Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah. Pada minggu ini kita bersua kembali dan ingat Jumaat, ingat Al-Kuliah. Apa lagi ya? Ingat Al-Kuliah lah. Dan pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tajuk kita cukup menarik iaitu psikologi iblis. Apa bentuk dan apa sebenarnya cerita tentang psikologi iblis. Saya pun bukanlah pakar dalam bidang ini, perempuan. Apapun kita telah menjemput seorang yang pakar dalam bidang ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Rashid Haji Ahmad, pengamal Perubatan Islam Darus Syifa Bandar Baru Bangi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan Ustaz Abdul Rashid ni sebenarnya terkenal dengan panggilan manjanya Ustaz Rashid Penjara. Sebab dia lama orang kata berada berkhidmat di penjara. Penjara Kajang Ustaz ya? Ya. Alhamdulillah. Berapa tahun Ustaz? Kesemua sekali 32 tahun. 32 tahun, banyak pengalamannya. Sama ada dalam bidang mengubat banduan-banduan sehingga menjadi seorang yang baik di luar sana dan juga mengubat pesakit-pesakit. Apa pun Ustaz, kita hari ini tentang psikologi iblis, dan kalau anda ada kemusykilan, permasalahan yang berkaitan dengan psikologi iblis, boleh hubungi kami di talian 0377261603. Kami tunggu talian anda sebentar nanti insya-Allah. Apa pun Ustaz, sebagai mukadimah pada petang ini Ustaz, mohon Ustaz jelaskan apa sebenarnya disebut psikologi iblis ni. Dia ada ilmu psikologi juga, canggih juga iblis ni Ustaz ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran mengenai sikap iblis alaihi laknatullah setelah mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala yang berpunca daripada keengganannya sujud kepada Nabi Adam, kepada Adam alaihissalam. Iblis tidak sedikit pun merasa menyesal, sebaliknya mencabar supaya dilanjutkan tempoh ajal kematiannya hingga ke hari kiamat. Untuk apa? Tentunya untuk melakukan serangan psikologi terhadap Adam dan seluruh keturunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran melalui surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, kerana engkau telah menghukum aku sesat, pasti akan aku mendatangi mereka dari arah hadapan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, tiada satu jalan kebaikan yang akan dilakukan melainkan di situ iblis dan bala tenteranya akan menghalang dan menyekat sesiapa saja yang hendak melaluinya. Kata Ibn Abbas, maksud ayat tersebut bahawa syaitan akan memperdaya manusia dengan cara menanamkan keraguan ke dalam hati manusia terhadap kehidupan akhirat. Seterusnya, mengajar mereka supaya mencintai hidup dunia dan menjadikan dunia itulah segala-galanya. Wallahualam. Okey Ustaz, itulah sebagai mukadimah tuan-tuan perempuan tentang psikologi iblis. Saya tertarik Ustaz bila kita sebut awak boleh tackle dia, boleh pujuk, aku guna psikologi lah. Dia sebut psikologi ni Ustaz, bila kita tergambarkan akal fikiran Ustaz. Artinya kita menggunakan akal yang hebat, aku guna psikologi. Artinya adakah iblis dan bala tenteranya, syaitan-syaitan, jin, ifrit ni ada akal Ustaz? Ada fikiran ke Ustaz? Silakan. Ya. Makhluk yang disebut iblis mengikut apa yang disebut oleh para ulama, iblis adalah bapa kepada seluruh keturunan jin, sebagaimana Adam adalah bapa kepada seluruh keturunan manusia. Keturunan jin adalah bangsa yang ditaklifkan, yakni untuk melaksanakan perintah Allah. Tentunya
kelompok yang ditaklifkan dengan perintah Allah ini, mereka mempunyai akal. Artinya, mereka kelompok jin termasuk asal usulnya iaitu syaitan dan iblis mempunyai akal. Artinya dia golongan bijak lah Ustaz ya. Ya. Sebab dia ada akal. Saya dipahamkan alam jin sebenarnya Ustaz, alam iblis, alam syaitan ni dia ada macam kita juga, ada universiti ke, ada college ke, ada betul ke Ustaz? Mereka ini ya mengambil maklumat-maklumat secara mencuri. Rahsia langit hasil daripada percakapan-percakapan di kalangan para malaikat. Contohnya untuk memberi tahu tentang sesuatu perkara. So maklumat itu akan dibawa turun ke bumi. Seterusnya mereka akan mencari orang-orang yang menjadi tali barut mereka di dalam melaksanakan apa yang dicita-citakan oleh kelompok iblis dan syaitan ini. Ya Ustaz. Satu lagi Ustaz tentang psikologi iblis ni. Saya tu cuba untuk fikir macam mana psikologi iblis ni. Sampai ke peringkat adakah iblis ni boleh menyamar menjadi manusia yang kata apa Ustaz, kadang-kadang kita bermimpi Ustaz, ada orang bermimpi datang satu lembaga pakai jubah putih, pakai serban putih, pakai kopiah putih, berjanggut putih, macam-macam Ustaz ya. Semua baik dan dia mengajar kita pula, engkau tengah sakit sekarang, engkau pakai tangkal azimat ni sembuh. Dia pun hilang dalam mimpi tu. Apakah itu juga psikologi iblis Ustaz? Silakan. Ya. Itu termasuk daripada cara iblis menipu manusia. Dia datang dalam bentuk mimpi. Sama ada mimpi itu mimpi melalui sesuatu yang menakutkan atau mimpi sesuatu yang mendatangkan sesuatu yang boleh membawa keuntungan. Misalnya, datang seperti mana yang Ustaz Fauzi sebut tadi, dalam penampilan yang cukup hebat sebagai seorang tok syekh dengan janggutnya, dengan tasbihnya, ya. Tetapi kedatangan itu semata-mata untuk mengelirukan orang yang mengalami mimpi tadi. Sebab itu, baginda Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita mengenai mimpi. Sehingga pernah Nabi berkata, kalau mimpi itu suatu yang pelik, suatu yang mungkin mesejnya membawa keburukan, maka hendaklah kamu isyaratkan ludah di sebelah kiri kamu sebanyak 3 kali dan bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan berkalihlah tempat tidur kamu ke sebelah kanan, bacalah bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya mimpi itu tidak mendatangkan apa-apa kesan kepada kamu. Dan jangan kamu cerita kepada sesiapa pun. Sebab kalau kita cerita, macam-macam belah pentafsiran yang akan diberikan. Ya, mungkin ada kamu bakal jadi bomba besar, bakal jadi kaya raya atau sebagainya. Itulah cara iblis menjalankan tipu muslihatnya. Ya, itu dalam mimpi Ustaz. Katakanlah dalam realiti betul-betul, katalah saya kadang datang seorang syekh, saya Syekh Abdul Qadir Jalani sebenarnya nak nasihatkan kamu gini-gini. Adakah dia tu boleh juga menyamar dalam bentuk manusia yang betul-betul depan kita boleh pegang dia dan dia boleh menyamar dengan nama-nama tertentu, nak kaitkan dengan psikologi iblis ni? Silakan Ustaz. Ya. Dalam sejarah, misalnya dalam mesyuarat di Darun Nadwah, ketika masyarakat Quraisy Mekah berbincang mengenai apa cara, apa tindakan yang akan dikenakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis muncul sebagai seorang syekh pada Najd dengan penampilan yang cukup hebat dan mengatakan dia datang dari Najd kerana mempunyai kepentingan yang sama, bagaimana hendak menangani masalah Muhammad ini yang terang-terang mendatangkan masalah besar kepada kita. Dan telah menyatakan beberapa cadangan dalam masyarakat tersebut ataupun memberikan sokongan sehingga dia membuat suatu kesimpulan. Dia kata, kalau nak bunuh Muhammad, bunuh ramai-ramai supaya tidak dikenal siapakah sebenar pembunuhnya. Jadi masyarakat tidak boleh menyalahkan kabilah mana yang melakukan pembunuhan tersebut. Itulah di antara cara yang dilakukan iblis. Penampilannya sama seperti manusia biasa dan mengambil wajah manusia seperti syekh daripada Najd. Dan dalam bentuk sebagai seorang penasihat. Okey Ustaz. Saya tanya Ustaz satu lagi, psikologi iblis ni kita nak terang kepada semua penonton yang tengok Al-Kuliah pada petang ini supaya kita berhati-hati Ustaz ya.
Katalah seorang pelacur, barangkali iblis akan terus menggodanya, menghasut supaya terus melacur. Macam pula dengan kadang-kadang golongan agama ni Ustaz. Adakah golongan agama, golongan ahli ibadat, psikologi iblis nak menyesatkan mereka? Apakah mereka pun disuruh melacur juga? Ataupun disuruh berjudi ke? Atau macam mana caranya Ustaz? Tipu daya psikologi iblis tu. Silakan Ustaz. Okey. Pernah berlaku ya, apabila iblis menjalankan suatu tipu muslihat terhadap seorang abid. Kalau tak silap saya, dikenal dengan nama Barsisha. Iblis menyamar sebagai atau menggunakan nama si putih. Menawarkan khidmat kepada Barsisha dan berkata, "Tuan orang yang cukup hebat dari segi beramal. Saya cukup teringin untuk jadi macam tuan. Tetapi saya tidak mampu. Apa yang mampu saya lakukan ialah datang untuk memberi khidmat kepada tuan. Biarlah saya yang cuci pakaian, biarlah saya yang masak makanan. Tuan terus beribadat dan tuan boleh menerima segala kerja-kerja yang saya buat tanpa perlu tuan bayar upah kat saya. Cuma sekali-sekala benarkan saya untuk duduk bersama beribadat dengan tuan." So, apa yang berlaku? Keganjilan yang dapat dikesan oleh Barsisha terhadap sahabat yang baru datang tadi, kalau Barsisha mengantuk tidur, dia tak tidur. Kalau Barsisha lapar nak makan, dia tak makan. So, saya tanya dia, "Nampak kamu lebih hebat daripada saya. Bagaimana kamu boleh mendapat makam yang seperti ini?" Kata si putih, "Panjang ceritanya tuan. Saya ini dulu ahli maksiat. Saya kaki mabuk. Saya kaki betina, istilah betina lah ya. Tapi akhirnya saya menyesal, saya bertobat. Bila saya beribadat, ingat peristiwa yang lalu, timbul rasa takut kalau Allah tak terima ibadat saya. Takut kalau Allah tak terima taubat saya. Maka sebab itu saya melakukan amalan ibadat ini dengan penuh khusyuk. Sehingga tak terasa lapar dan tak rasa mengantuk." Oh, kalau begitu kata Barsisha, "Kamu hebat pada saya." Okey, apa patut saya buat? Gini lah tuan, kalau tuan nak dapat macam apa yang saya rasa sekarang, tuan kena buat satu dosa dulu. Okey. Apa dosa yang saya perlu buat? Bunuh. Tak boleh, bunuh dosa besar. Berzina. Itu pun dosa besar. Minum arak. Okey. It's okay kot. So, di mana saya boleh dapat arak? Kata si putih, di hujung kampung kita tu ada sebuah gerai yang menjual arak. Tuan boleh pergi ke sana, tunggu masa orang tak nampak. Biasanya tengah hari. Orang cuaca panas, orang mengantuk, tidur di rumah, tuan boleh pergi ke gerai itu. Akhirnya dia buat keputusan pergi. Sampai di gerai, didapati gerai itu dijaga oleh seorang wanita. Kebetulan wanita ini isteri kepada tuan punya gerai tersebut. Barsisha pun order segelas arak dan minum. Orang tak pernah minum arak, minum segelas mabuk 10. Akhirnya dalam keadaan mabuk itu, dia perkosa wanita tersebut. Kebetulan masa dia sedang memperkosa wanita itu, suaminya datang. Berlaku pergelutan, Barsisha berjaya membunuh suami wanita tadi. Artinya dalam masa yang sama, Barsisha minum arak, Barsisha berzina dan Barsisha telah melakukan pembunuhan. Daripada situlah timbulnya hadis Nabi, "Al-khamru ummul khaba'is." Arak adalah punca kepada segala kejahatan. Wallahu a'lam. Okey, itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sebenarnya syaitan ni sentiasa ada di mana-mana, di sebelah kami ke, di sebelah sesiapa saja, dan dia cuba menyesatkan kita ikut kecenderungan kita masing-masing. Apa pun kita pakat-pakat jaga dan kita ketahui, kita fahami apakah psikologi iblis, dan kita berhak seketika jumpa selepas ini insya-Allah.
Alhamdulillah, terima kasih setia bersama dengan kami Al-Kuliah, dan ingat Jumaat, ingat Al-Kuliah. Dan kalau anda ada kemusykilan, permasalahan, hubungi kami, jangan segan-segan, jangan malu-malu. 03-7726-1603, dial sekarang, kami akan ambil dan angkat panggilan anda. Apa pun Ustaz, tadi kalau kita ikut cerita Ustaz, apa-apa cerita mesti ada ending Ustaz. Cerita Al-Kuliah pun akan ada ending. Cerita Ombak Rindu pun ada ending, penghujungnya, kesudahannya. Tadi cerita Barsisa dengan Si Putih tu, apa kesudahannya Ustaz? Penonton sedang menanti kesudahannya. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Fauzi. Ya. Setelah Barsisa melakukan 3 jenayah, ya, masuk, membunuh, merogol dan membunuh. Akhirnya dia ditangkap dan disabitkan kesalahannya, lalu dia diikat di palang salib, kayu salib. Setelah dia diikat, Si Putih datang, seolah-olah terkejut. Apa dah jadi dengan tuan? Dia kata, inilah akibat mendengar nasihat daripada orang yang tidak kita kenali latar siapa dia yang sebenarnya. Artinya, waktu itu dia sudah sedar kena tipu. Tetapi keadaan amat mendesak. Dia pun tak nak mati di atas kayu salib. Saya kata, boleh tak kamu tolong lepaskan aku di tempat ini? Jawab Si Putih, boleh. Tapi bersyarat, kamu mesti sujud kepada aku. Dan waktu itu, aku boleh lepaskan kamu. Apa yang berlaku ketika Barsisa sujud kepada Iblis, waktu itu dia dibunuh. Dan matilah dia dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesudahan seorang abid yang ditipu oleh Iblis alaihi laknatullah. Berwaspadalah kita. Ya, ahli-ahli abid, ahli ibadat, dia tak kira tu ustaz ke, ustazah ke, tok guru ke, kerana kita semua senantiasa terdedah kepada tipu daya syaitan dan iblis ini. Okey Ustaz, kita ada Siti di hujung talian di Perak. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam. Ya, apa kemusykilannya Siti, silakan. Saya nak tanya kepada Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Saya nak tanya. Ya. Psikologi dia ni. Ya. Kadang-kadang kita semayang pun dia boleh psycho kita kan. Ya. Jadi kan kita nak elakkan daripada dia psycho kita masuk dalam semayang tu. Okey, kita dengar jawapan Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Okey, Assalamualaikum Siti. Salam. Okey Ustaz, tentang solat pun dia psycho kita lagi Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Ni tengah sembahyang tu, bukan kata tengah mencuri. Apa komen Ustaz, silakan. Macam mana nak elakkan dia? Iblis ini biasanya dia mendatangi kita melalui apa yang kita sedang lakukan. Kalau kita sedang baca Quran, dia hasut kita supaya hebatkan lagu kita, supaya orang terpersona dengan kemerduan suara kita, ataupun kehebatan tajwid bacaan kita. Maka begitu juga ketika kita sembahyang, dia tidak akan melepaskan peluang mencari dan menunggu sesuatu yang ia dapat merosakkan ibadat sembahyang kita tadi. Misalnya, pada masa sembahyang itulah kita ingat kampung halaman, kita ingat kawan-kawan kita, dilalaikan hati kita. So itu dalam pelaksanaan ibadah sembahyang ini. Rukun sembahyang misalnya, dia mengandungi rukun qauli, rukun qalbi dan rukun fi'li. Ketiga-tiga kombinasi ini disatukan dalam pelaksanaan ibadah salat supaya tiada sebarang ruang yang boleh iblis atau syaitan mempengaruhi kita. Namun begitu, sebagai manusia biasa, kadang-kadang ada juga terlekanya kita dalam masa sembahyang tadi. Pada ketika itulah syaitan iblis datang mewas-was kita. Memang itulah kerja dia. Okey Ustaz, kita ambil satu lagi panggilan kedua. Syuhaiza, Temeloh, Pahang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Saya ni Suhaiza. Ya. Daripada Pahang, Temeloh. Nak bertanya pada Ustaz. Di dalam rumah saya ni, saya sentiasa mengaji dan baca Yasin apa gitu-gini lah. Tapi sentiasa berasa ngerun. Budak-budak, cucu anak tu lah kan. Ada sentiasa je ni. Perangan ada benda di jelek mata kata seperti itu gini. Okey.
Tanya itu je lah. Kita dengar jawapan Ustaz ya. Ya, baik-baik. Okey, terima kasih. Ini Ustaz tentang Ustaz dengar tadi soalan tadi ya, tentang masalah anak yang selalu pandang ke atas walaupun dah baca Quran, baca Yasin dalam rumah. Apa komen Ustaz? Silakan. Puan Suhaiza Ya. yang mengalami masalah gangguan di rumah yang melibatkan anak atau cucu berada dalam suasana tidak selesa. Misalnya terganggu pada ketika tidur, menangis berpanjangan sehingga menjelang ke waktu pagi. Sedangkan dia tidak sakit, dia tidak lapar, dia tidak basah. Tapi kenapa dia menangis? Begitu juga setiap kali dia menangis, kenapa dia menongak ke atas? Ini menunjukkan ada tanda-tanda bahawa rumah Puan Suhaiza diganggu oleh kelompok makhluk halus ini. Biasanya, selain daripada kanak-kanak kecil yang mengalami keadaan seperti apa yang Puan sebutkan tadi, kita orang dewasa juga kadang-kadang boleh merasakan sesuatu keganjilan dalam rumah kita. Misalnya ketika kita duduk, seolah-olah nampak kelibas selalu di hadapan kita. Tapi bila kita toleh, tak ada. Ataupun kadang-kadang bila waktu malam kita dengar orang bermain guli di atas siling rumah kita. Ataupun kita mendengar ada orang menarik kursi atau meja sedangkan di atas rumah kita hanya siling. Ini nak menunjukkan bahawa terdapat gangguan di rumah puan. So apa yang patut kita buat apabila kita mendapati suasana yang semacam ini? Rasulullah SAW pernah menegaskan bahawa rumah yang tidak dibacakan ayat-ayat Quran, khususnya surah Al-Baqarah, biasanya rumah itu diminati oleh makhluk halus ini. Maka itu baginda SAW mencadangkan, bacalah surah Al-Baqarah. Orang yang baca surah Al-Baqarah, rumahnya insya-Allah kalau syaitan di rumah, dia keluar, dan yang di luar tidak akan masuk ke dalam rumah. Ya. Okey, itulah bacalah surah Baqarah. Kalau baca hari ini, insya-Allah 3 hari syaitan tidak masuk. Kalau baca malam ini, insya-Allah 3 malam syaitan tidak masuk. Okey Ustaz, kita ada panggilan daripada Johor, Pontian Nani. Assalamualaikum Nani. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, ni Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ni saya nak tanya. ya. Boleh masalah. Puan Nani boleh perlahankan TV? Baiklah. Nanti saya perlahankan TV sekejap. Semangat Puan Nani kita kan. Salah pula tu. Tak apa. Okey, boleh mulakan. Okey Puan Nani, teruskan. Ya. Jadi saya jawab sikit lah. Ya. Macam ni, saya masalah anak saya. Ya. Saya dah jauh sangat daripada TV ni. Okey. Jadi anak saya ni, dia ada masalah. Ada orang kata, saya ada bawa dia berubat juga. Ada sawan ke apa ke, saya pun tak tahulah. Jadi dia, yang saya tak tahan sangat tu Ustaz, bila dia memandu kereta dah berapa biji tau telus habis. Terus dia bila dia dah pingsan dia semasa dia memandu. Jadi saya tak tahu nak berubat macam mana. Saya nak berhubung, kalau dapat saya nak berhubung dengan Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Ini di Pontian Johor kan? Ya, saya daripada Pontian Johor. Anak puan sawan apa? Ada sawan ke? Saya tak tahu sawan ke apa ya. Tapi dia ada masa dia datang, dia macam dia tak sedar. Dia tak sedar. Okey. Terutama tengah memandu Ya, kalau ada masa dia tengah memandu, bila dia datang macam gitu, habislah dia masuk. Tapi dia Alhamdulillah lah setakat ini dia tak ada lah kata orang. Dia macam cedera ke? Cedera ke apa, dia tak ada. Okey, kita dengar jawapan Ustaz ya. Yalah, terima kasih. Terima kasih Puan Nani ya. Ya. Okey Ustaz, ini masalah yang besar juga Ustaz, melibatkan tidak sedar. Ini juga kaitan dengan psikologi iblis. Dia boleh attack kita masa mandu Ustaz, serang kita masa mandu dan hingga tak sedar dan boleh terbabas dan total banyak kereta dah dia rosaklah. Apa komen Ustaz, silakan. Okey, terima kasih Kak Abazi, terima kasih Puan Nani yang bertanya. Memang pernah berlaku
ya, seseorang yang telah disahkan oleh doktor tidak mengidap sebarang masalah. Termasuk dia bukan pengidap epilepsi atau yang panggil sawan. Ya. Tetapi berlaku keadaan tidak sedar. Keadaan tidak sedar ini boleh berlaku ketika mandi, ketika tidur, ketika memandu, ketika bekerja. Keadaan yang semacam ini bolehlah kita kaitkan, ya, bahawa ada gangguan-gangguan yang sedang mempengaruhi kehidupan, ya, anak puan. Ya. Misalnya yang biasa pernah kita dengar, seorang yang sedang memandu kereta, dia nampak lori atau arah hadapan, timbul satu bisikan, dia kata kau pergi langgar lori itu. Ataupun dia kata, sana tu ada longkang, kau terjun kat longkang tu. Bisikan-bisikan. Dan bisikan ini sebenarnya adalah bisikan syaitan. Ya. Jadi sebab itu kenapa kita digalakkan setiap kali hendak keluar rumah, jangan lupa membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kerana sesiapa yang membaca doa tersebut ketika ia memulakan perjalanannya, Allah akan utus malaikat mengiringinya sampai ke destinasinya dan akan mengiringinya pulang sampai ke rumah. Kalau berlaku juga satu musibah, la yusibana illa ma kataballahu lana, sesuatu yang telah ditakdirkan Allah dia berlaku. Wallahu alam. Okey Ustaz, apa pun bacalah doa sebelum mandu insya-Allah ya. Okey Ustaz, kita ambil satu panggilan Ustaz daripada Bentong Pahang. Apa pun bagi mereka yang nak telefon kami, jauhkan daripada TV ataupun tutup TV insya-Allah ya, untuk memberi laluan yang clear kepada panggilan anda. Assalamualaikum orang Bentong. Siapa di sana? Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Salmah Naam dari Bentong. Okey, apa soalannya tuan, puan? Soalan saya, iblis ketua syaitan besar dan panjang akalnya untuk menyesatkan manusia melalui ruangan yang kosong. Kita manusia belum mampu sentiasa duduk berzikir silap selangkah terpengaruh juga. Soalan saya, bagaimana yang terbaik untuk pengisian masa kekosongan kita? Adakah nak berwuduk, membaca Quran selalu atau bagaimana? Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, cantik soalannya Ustaz. Macam mana isi kekosongan? Masa kita kosong lah, dia kadang lagi dia attack kita pula Ustaz ya. Isi kekosongan dengan zikir ke, dengan apa ke Ustaz? Silakan. Ya. Sememangnya syaitan apabila kita leka dan lalai, dia akan menghulurkan belalainya, mengulum hati kita. Apabila kita zikir, dia akan menariknya semula. Ini nak memberi pengetahuan kepada kita bahawa ya, terlalu penting melaksanakan zikir ini. Dan zikir tidak mesti dengan lidah. Zikir tak mesti pula ada wuduk. Zikir tak mesti duduk ketika sembahyang. Zikir tak mesti menghadap kiblat. Di mana-mana dan bila-bila masa kita boleh melakukannya, malah ia adalah sesuatu yang sangat mudah untuk kita lakukan. Selain daripada dengan zikir itu dapat menghalang atau menjadi perisai daripada kemarahan syaitan untuk mengganggu kita, ya, maka ia juga membuahkan ganjaran yang sangat besar sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada satu amalan yang lebih besar pahala selepas menunaikan amalan fardu melainkan zikrullah. Okey, selain pada itu, amalan berwuduk itu juga penting. Sentiasa dalam wuduk. Al-wuduk silahul mukminin. Wuduk adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Tak susah. Kalau kita ada wuduk, ya, kita nak berjalan pun kita lebih cermat lagi. Masuk shopping komplek kita jaga takut batal. Cuba kalau tak ada wuduk. Ya, ada hikmah sebenarnya. Selain pada wuduk, ya, memang kita diajar doa nak makan, doa nak masuk tandas, doa nak tengok cermin. Orang perempuan selalu tengok cermin. Ya, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Ya, doa ketika nak melakukan hubungan suami isteri. Maknanya keadaan-keadaan yang semacam ini
memberikan suatu peringatan kepada kita bahawa apabila kita lalai, syaitan akan boleh menceroboh kita. Okey, itulah Tuhan dah sebut dah. Fazkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak-banyak, sebab sempadan benteng daripada psikologi iblis. Apa pun Ustaz, kita berehat seketika Ustaz ya, dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini tuan-tuan dan puan bersama saya Al-Kuliah, kita cerita tentang psikologi iblis dan bersama dengan Ustaz Haji Abdul Rashid Haji Ahmad daripada Darul Syifa Bandar Baru Bangi. Ustaz, tentang tadi ada satu pemanggil tadi yang menceritakan bagaimana dia terganggu ketika sembahyang. Jadi kita belum lagi menjawab soalannya. Ustaz, apakah langkah-langkah persediaan awal untuk mengelakkan waktu sembahyang pun kena psycho oleh iblis? Macam mana langkah-langkah keselamatan sebelum sembahyang? Ustaz, silakan. Okay. Terima kasih. Sebenarnya memang ada panduan ya yang perlu dipatuhi ya ketika kita hendak memulakan salat sembahyang. Misalnya qamat, iqamah. Tentu orang perempuan dia tidak azan, dia qamat. Sebab qamat sendiri dah boleh menyebabkan iblis lari atau iblis syaitan lari ya. Malah ada mengatakan sampai terkentut-kentut. Dia cukup takut. Kemudian apabila kita telah berdiri dengan niat untuk menunaikan salat, mulailah dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalnya membaca al-muawwizat, termasuk membaca qul a'udzu birabbin nas, ya, qul a'udzu birabbil falaq, dan membaca rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Itu di antara langkah-langkah ya, ataupun usaha untuk menjaga jangan sampai ibadah kita tadi dapat diceroboh oleh syaitan dan iblis ini. Kalau dalam konteks sembahyang berjamaah, pastikan tidak ada ruang antara saf tadi yang terputus. Sebab dia akan duduk di sela-sela saf yang putus. Ya, begitu juga kalau dia sembahyang berjamaah, ya, pastikan dia tidak cicir di belakang. Mana jangan buat saf baru. Ya, ada juga setengah kadang-kadang dia datang, dia tak nak sesak sangat depan, join kat depan, dia duduk sendiri di belakang. Seorang-seorang. Biasanya kambing yang menjadi mangsa serigala ialah yang cicir di belakang. Maka itu memang ada kaedah bagaimana nak menjaga supaya jangan kita ketika sembahyang pun disaiko oleh syaitan dan iblis ini. Wallahu alam. Okey Ustaz, tentang persoalan macam mana psikologi iblis dalam menghampiri orang-orang alim. Saya pernah dengar Ustaz nak cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jalani pernah disaiko oleh iblis sendiri. Boleh tak Ustaz ceritakan sikit macam mana? Ya. Benar. Kisah sangat masyhur kisah ni, dan dikatakan mungkin kita semua kenal siapa dia Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang juga pernah dikaitkan dengan permainan kuda kepang. Tak mungkinlah Syekh Tok Syekh tu balik main kuda kepang. Tapi bila ada orang yang mengaitkan hal yang semacam itu, amat malang sekali lah. Okey. So, apa yang berlaku kepada Tok Syekh atau Syekh Abdul Qadir Jalani ini, dikatakan pada satu hari dalam cuaca yang sangat panas. Syekh ini berjalan dan dia dinaungi oleh mendung yang menyebabkan dia cukup selesa. Tiba-tiba sedang dia berjalan, dia terdengar suara memanggil dia, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." Ya, kalau bahasa kita, Abdul Qadir, aku Tuhan kau. So Abdul Qadir jawab, "Anta la ilaha illahu." Atau huwa. Engkau, Tuhanku Allah, yang tiada Tuhan melainkan dia. Ya Abdul Qadir. Dia nak cuba lagi nak pegang Abdul Qadir. Ana rabbuk wa qad ahlaltu laka ma haramtu alaika. Ya Abdul Qadir, aku Tuhan kau. Sesungguhnya aku telah menghalalkan kepada engkau semua perkara yang aku haramkan dahulu. Maknanya, mulai saat ini tak ada lagi perkara halal haram dalam diri engkau. Engkau bebas. Apa yang kau suka nak lakukan, kau boleh lakukan. Begitulah barangkali maksudnya. Ya? Abdul Qadir menjawab, "Kadzabta bal anta syaitan." Ya? Kau bohong, engkau adalah syaitan. Mendengar jawapan tersebut, ya, kumpulan mendung yang menaungi Abdul Qadir tadi berpecah
Ya, cahaya matahari terus memancar dan terdengar suara najauta bi faqhika fi dinik. Sesungguhnya engkau telah berjaya, ya, dan selamat daripada tipu dayaku kerana kepahamanmu tentang urusan agama. Dan juga setengah riwayat mengatakan Niat Syekh Abdul Jalil ini mengambil sepatunya dan melempar ke arah suara itu. Dan bila dikata izhab ya la'in anta syaitan, berambuslah engkau yang terkutuk, engkau syaitan. Lalu saya berkata, mana kau tahu aku syaitan? Jawab Mukarrajah ini, Rasulullah SAW hingga ke akhir hayat baginda tidak pernah meninggalkan amal-amal fardu yang diperintahkan Allah, dan tidak berlaku ataupun baginda tidak pula mengatakan atau melakukan sesuatu yang memang haram tetap haram, yang halal tetap haram. Tak pernah berlaku yang Nabi SAW mengubah keadaan tersebut. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah Ustaz. Boleh tak Ustaz berkongsi pengalaman Ustaz sudah merawat ramai pesakit-pesakit di Darussyifa, ya. Macam mana iblis, syaitan dan jin ini boleh merasuk badan manusia, Ustaz, dan akhirnya kita pun meracau-racau sampai jadi orang separuh gila dan sepenuh gila pada juga. Silakan Ustaz. Okey. Iblis dan syaitan boleh merasuk ke dalam tubuh badan manusia sehingga menyebabkan berlaku kerasukan. Berpunca dari dua sebab. Pertama, berpunca daripada jin dan syaitan itu sendiri. Misalnya, jin syaitan jatuh cinta kepada mangsanya, ataupun dia sengaja suka menzalimi manusia, ataupun kerana sifat hasad dengki kepada manusia dengan sebab kelebihan yang Allah telah kurniakan kepada manusia. Contohnya apa yang telah memberikan kepada Nabi Adam AS, ya, sehingga timbullah perasaan dendam kepada Nabi Adam, seterusnya kepada seluruh keturunannya. Ataupun kerana balas dendam kerana kecederaan yang mereka alami, misalnya kerana kecuaian kita, ya, seperti menyiram air panas ke dalam lubang tandas, atau buang air kecil di tanah-tanah yang merekah, atau mencampak objek yang berat tanpa membaca bismillah, dan objek tersebut telah mengenai, ya, diri kelompok syaitan iblis tadi, menyebabkan mereka menyangka bahawa kita sengaja menyakiti mereka, maka berlakulah tindak balas, ya. Ataupun jin yang datang, ya, sebagai khadam kepada tukang-tukang sihir. Misalnya tukang sihir nak melakukan sesuatu kepada pasangan suami isteri supaya gagal melakukan hubungan suami isteri. Dia masuk, bergerak melalui saluran darah dan berhenti di otak, dia tutup suis sehingga rangsangan seks itu padam atau terputus dengan tiba-tiba, yang akhirnya mereka gagal melakukan hubungan sebagai suami isteri. Itu yang berlaku daripada pihak syaitan iblis. Ada juga yang berpunca daripada manusia sendiri, ya. Tidak membaca doa ketika masuk tandas, ya. Memang kita diajar membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Malah ada 3 kombinasi doa yang patut dibaca, ya. Ketika kita selesai buang air besar, kita kena baca ghufranaka Allahumma adzab anil adza wa afani. Kemudian ketika kita cebok, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa tahhir farji minal fawahish. Kadang-kadang kita hafal doa ni tapi kadang-kadang kita tak membacanya, ataupun sengaja dilupakan kita membacanya. Maka pada ketika itu kita menjadi mangsa kepada gangguan syaitan iblis ini. Ya. Termasuk juga ketika kita terlalu marah, terlalu sedih, terlalu takut sehingga emosi tidak terkawal, maka pada ketika itu berlakulah kerasukan. Dan kalau berlaku kepada perseorangan, kita katakan kerasukan. Kalau berlaku pada jumlah yang ramai, selalu kita kaitkan dengan histeria. Begitulah kaedahnya. Okey Ustaz, apa pun banyak lagi kita nak bicara Ustaz tentang psikologi iblis, bagaimana iblis menyusun strategi, langkah-langkah untuk menyesat dan menghapuskan manusia yang beriman di atas muka bumi ini menjadi semuanya kufur pada Allah. Kita akan bincang selepas kita berehat nanti. Apa pun, jumpa selepas ini insya-Allah.
Alhamdulillah, terima kasih anda sampai ke saat ini masih setia bersama dengan kami Al-Kuliah TV3 dengan tajuk Psikologi Iblis bersama dengan Ustaz Rashid Ahmad menceritakan tentang bagaimana iblis menyesatkan kita. Apa Ustaz tentang psikologi iblis ni? Kadang-kadang ada juga Ustaz, kadang-kadang kita boleh baca Quran tersekat ataupun kita merawat orang sakit Ustaz, tersekat ayat kursi katakanlah. Kita lupa separuh jalan ayat kursi kita lupa. Tapi jin dalam badan tu dia boleh sambung ayat kursi tu dengan tajwid betul, dengan lancar. Sampai kita penggeram je, psycho kita balik. Kita marah, kita malu pun ada. Sebab jin, iblis ajar kita Ustaz. Dia boleh ke mengajar macam tu Ustaz dalam apa bentuk sekalipun? Silakan Ustaz. Okey, berlaku dalam satu peristiwa. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dilantik oleh Rasulullah menjaga harta zakat. Iaitu kumpulan buah-buah kurma pada bulan Ramadan. Beliau mendapati setiap hari jumlah kurma itu berkurangan. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu cuba mengesan apa penyebab yang menjadikan kurma itu makin hari makin kurang. Akhirnya dia buat keputusan jaga. Dia jaga, dia nampak ada satu lembaga masuk mengambil buah kurma. Dia tangkap. Dan lembaga ini berkata, lepaskan aku miskin, keluarga aku sedang kelaparan sekarang. Aku berjanji, kalau kau lepaskan aku tak akan datang lagi ke tempat ini. Percayalah. Itu janji iblis. Ya, janji syaitan. Okey. Abu Hurairah lepaskan. So, besok pagi mengadu pada Rasulullah SAW. Rasulullah kata, ya Abu Hurairah, jaga. Malam ni dia mesti datang lagi. Benar. Apa yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab baginda SAW ya, tidak bercakap melainkan in wa illa wahyu yuha. Ya, melainkan dia adalah wahyu daripada Allah. Benar. Lembaga itu datang lagi, tangkap lagi. Dan dia masih merayu, minta simpati. Dan Abu Hurairah orang baik. Penuh rasa kesian. Tak apalah, ambil lah. Tapi janji ya, jangan datang lagi. Saya janji, takkan datang lagi. Pagi besok mengadu kat Rasulullah. Rasulullah kata, ya Abu Hurairah, jaga elok-elok. Dia akan datang lagi. Kau percayalah. Betul. Pada malam ketiga, dia datang lagi. Dan Abu Hurairah tangkap sekali lagi. Dan kali ini Abu Hurairah kata, aku akan bawa kamu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, jangan. Kau tahu tak? Suatu bacaan yang kalau engkau baca, orang ada makhluk-makhluk yang macam aku ni tidak akan datang mengganggu kamu. Tak akan mampu untuk mencuri harta benda kamu. Abu Hurairah kata, apa dia? Ayat kursi. Syaitan ajar Abu Hurairah baca ayat kursi. Dan beritahu lagi apa faedah baca ayat kursi. Akhirnya setelah Abu Hurairah dapat ilmu tentang ayat kursi ini, dia pun lepaskan syaitan tadi. Dan besok beritahu Rasulullah. Rasulullah kata, ya Abu Hurairah, apa yang dicakap tu betul. Sebenarnya dia tetap penipu. Tahu tak kamu siapakah yang datang itu? Jawab Abu Hurairah, ya, dia dengan sebab tawaduk dia. Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Nabi kata, itulah dia syaitan. Maknanya, kalau Abu Hurairah pun dia boleh keliru kan, yang kita ni bukan Abu Hurairah, tentu lebih terdedah lagi ya kepada amalan pada penipuan ya makhluk yang bernama syaitan dan iblis ini. Okey Ustaz, kadang-kadang ada individu mendakwa jin tak takut aku, jin tak dekati aku, dalam badan aku tidak ada iblis sebab aku dah ada amalan-amalan yang kuat, amalan-amalan hebat. Pernah tak ada dalam sejarah Ustaz macam ada tak iblis-iblis ni memang tak takut Rasul ataupun takut individu tertentu? Silakan Ustaz. Ya. Dalam sejarah Rasul ini memperkatakan tentang kalau Sayyidina Umar bin Khattab melalui suatu jalan dan di jalan itu juga dilalui oleh syaitan, melainkan syaitan akan memilih jalan lain. Maknanya kita tahu kehebatan Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW yang juga merupakan khalifah baginda Rasulullah SAW, sehingga mendapat penghormatan. Makamnya ditempatkan di bersebelahan dengan makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di tempat pemakaman baginda Rasulullah SAW. Maknanya syaitan juga ya ada memiliki sifat takut kepada individu-individu yang tertentu. Ya, contoh apa seperti Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar bin Khattab.
Ya. Maka kerana itu tidak heran kita kadang-kadang ada orang yang kelihatan hebat, ya, dan dia berkata sesungguhnya syaitan takut kat aku. Tapi sebenarnya dia hanyalah orang yang takabur, ya, dan itu sendiri pun dia telah disaiko oleh syaitan sehingga dia mengaku sesuatu yang sebenarnya tidak seperti apa yang diperkatakannya. Ya. Macam tadilah Umar tidak cakap, yang cakap ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey Ustaz, di penghujung ni Ustaz, saya nak tanya Ustaz tentang psikologi iblis ni. Ada tak ketika-ketika dan saat-saat tertentu iblis, syaitan dan jin boleh ketawa? Ada tak saat tertentu iblis, syaitan dan jin boleh menangis? Dia pun kena psycho juga Ustaz, silakan. Ya. Bila syaitan ketawa? Apabila seseorang menguap dengan terbuka mulut, seorang kata ha. Bukan saya syaitan ketawa, malah dia akan melompat masuk ke dalam mulut. Allah suka orang yang bersin, tetapi Allah benci orang yang menguap. Barang siapa yang bersin, maka ucapkanlah perkataan Alhamdulillah, dan yang melengah hendaklah jawab Yarhamukallah, dan yang bersin tadi mendoakan orang yang menjawab ucapan pujian tadi, yang berkata Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian Rasulullah kata lagi, apabila kamu nak menguap, tolak seberapa boleh. Jika tidak terpaksa menguap, tutup mulut kamu. Jangan biarkan ternganga, kerana jika kamu ternganga, saya kata ha, syaitan akan ketawa dan syaitan akan masuk ke dalam mulut kamu. Bila syaitan menangis? Syaitan menangis, ya, apabila anak cucu Nabi Adam sujud. Syaitan yang pada awalnya enggan sujud, ya, ataupun kata iblis enggan sujud kepada Nabi Adam, ya, menangis apabila melihat, ya, manusia ini sujud kepada Allah SWT. Kita teringat cerita bagaimana Nabi Yahya bin Zakaria. Ya, Nabi Yahya bin Zakaria, iaitu salah seorang dari Rasul Allah Subhanahu wa taala, dia katakan syaitan takut datang mengunjungi beliau dan ingin nak memberi nasihat. Dan Nabi Yahya sedar bahawa yang datang itu syaitan. Dan ternyata, ya, Nabi Yahya tidak dapat ditipu oleh syaitan. Kemudian dan nasihatnya itu Ustaz, kita nak pendekkan cerita sebab masa dah tak amazing Ustaz. Nasihatnya dia kata tidak berdua-duaan seorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram, melainkan akulah yang ketiga. Sehingga menimbulkan suasana yang tak patut berlaku antara lelaki-lelaki yang tersebut, ya. Okey Ustaz, nampak masa tak amazing kita Ustaz. Apa pun terima kasih banyak Ustaz tentang psikologi iblis yang kita bincang begitu hangat pada petang ini. Apa pun tuan-puan, temu janji kita Al-Kuliah pada minggu depan, itu ketika bulan terbelah, bersama dengan yang bahagia Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang.